Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu kita nak membaca terus kitab adat versi ibadat kita, dan saya rasa kita ni dah sampai pun ya ke akhir bab. Sebenarnya ada banyak lagi bab, tapi saya ingat kita tak meneruskan keseluruhan bab dan kita hanya fokus kepada bab yang terakhir ini kerana ia amat penting lah ya. Jadi ini tajuknya ialah sikap kita, dan bermacam-macam topik ataupun bab yang kita bincangkan pada mungkin video-video yang lepas. Jadi ini adalah yang terakhir sekali dia penulis tuan kitab sengaja meletakkan bab sikap kita, iaitu berbalik pada diri kita sendiri. Mari kita tengok apa yang tuan kitab fikirkan. Jadi kita cuba memahami perbezaan, kata tuan kitab, maksud sunnah dan bid'ah menurut perspektif berbeza. Dan tuan kitab juga tidak mahu mentarjihkan mana-mana pandangan, ataupun mentarjihkan ni dia lebih kepada nak mengiyakan mana satu pihak yang betul dan mana satu pihak yang afdal, tidak. Cuma perkara yang paling penting ialah sikap kita sendiri, kata tuan kita. Kita suka menuduh, melabel, mengutuk dan memaki orang lain. Perlu kita tengok balik diri kita. Jadi kita yang tidak terlibat dalam amalan masyarakat bersemangat betul menuduh orang lain melakukan bid'ah dan sebagainya. Sesiapa yang mengadakan majlis tahlil, kenduri arwah dan sebagainya, maka kita menganggapnya melakukan amalan bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Maka nerakalah adalah balasan bagi mereka yang terlibat dalam amalan-amalan masyarakat sebegini. Kan berat tuduhan tersebut. Bahkan ada juga sikap mengkafirkan Muslim lain hanya kerana melakukan perkara yang kita anggap sebagai bid'ah. Masuk terus kafir terus ya, tak bagi can langsung. Jadi kata tuan kitab, pada masa yang sama kita yang melakukan amalan masyarakat suka menuduh orang lain sebagai jahil, dan kita pula sebagai seorang yang melakukan amalan masyarakat yang tadi, majlis tahlil, kenduri arwah dan sebagainya, kita pula mengatakan kau ni jahil, pergilah belajar lagi, mengaji lagi. Kita pula kita cakap ya, dan bukan ahli sunnah, kita katakan begitu dan sebagainya. Bahkan ada sikap suka melabel sebagai Wahabi hanya kerana tidak bersetuju dengan amalan masyarakat. Wahabi pula adalah golongan sesat, bahkan kafir pada pandangan segelintir kita. Dan ini juga pandangan yang salah. Dan tuduhan ini berterusan, kata tuan kita. Masyarakat menjadi keliru, berbalah dan bergaduh. Umat Islam bukan lagi umat yang bersatu. Dan kata tuan kitab, seharusnya kita hendaklah sedar bahawa sebahagian golongan yang tidak melakukan amalan-amalan dalam masyarakat ingin beramal dengan apa yang Nabi SAW lakukan dan meninggalkan apa yang baginda tidak lakukan. Itu sajalah. Susah ke? Kadang kalau kita ada nampak orang yang tidak mahu mengamalkan amalan masyarakat yang sebegini, kita hanya melihat sebagai mereka ini hanya nak berhati-hati dalam melakukan amalan kerana mereka nak melakukan apa yang hanya Nabi lakukan. Itu juga tidak salah. Dan tapi dalam masa yang sama juga ada adat-adat yang mungkin kita membawanya, macam contohnya majlis berkumpul ramai-ramai. Ini kan ada orang Melayu suka ramai-ramai, dan sebab itu di dalam kitab ini mengatakan adat versus ibadat, khususnya masyarakat ataupun amalan masyarakat di Nusantara sahaja. Jadi kata tuan kitab, sebahagian besar para ulama bersetuju iaitu adanya konsep bid'ah hasanah dan juga bid'ah mazmumah ataupun bid'ah dalalah. Masyarakat kita bersandar kepada ijtihad para ulama, khususnya imam empat yang mazhab itulah. Jadi mereka empat imam-imam mazhab ini mereka berijtihad dengan hukum-hukum, dengan hadis-hadis yang khusus, yang tertentu, dan mereka mengeluarkan satu hukum yang kita ikut. Ya, begitu. Jadi contohnya ada satu matan Az-Zuban yang mengatakan, Ibn Ruslan yang mengatakan, Wasyafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Maknanya dan Syafi'i, Malik, iaitu ni berbalik pada imam, imam mazhab,
dan Syafi'i, Malik, Nu'man, Ahmad ibn Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri, dan selain mereka daripada kalangan seluruh imam berada di atas petunjuk Tuhan, sedangkan perbezaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, kita raikanlah, maksudnya kalau imam yang 4 mazhab ini mereka boleh meraikan, mereka lagi hebat-hebat, kita sebagai seorang satu masyarakat, lagi-lagi khususnya di Nusantara ini, takkan kita tak boleh nak menganggap ianya sebagai rahmat. Jadi ada kalanya kita mengambil, ada kalanya kita tak, andai kata kita tak melakukan, kita pun tidak menuduh orang lain itu sebagai sesat dan sebagainya, kecuali kalau betul-betul ianya ada unsur-unsur syirik, bid'ah, sesat dan sebagainya. Justru itu, kata tuan kitab, seharusnya kita berlapang dada, bertoleransi, sentiasa menambah ilmu, ikhlas dalam memberi pendapat dan tidak memaksa orang menerima pendapat kita, sebab para ulama pun ada pendapat mereka masing-masing. Jadi kita tidak memaksa, bahkan kita sharing, menambahkan ilmu. Hal ini demikian kerana setiap masyarakat mempunyai ikutan mereka daripada ulama. Tidak dinafikan, setiap daripada kita pasti ada ulama ataupun syekh ataupun ustaz yang kita sering ikut, yang kita follow lah, kata sekarang follow ke ataupun subscribe ke ataupun friend ke, ada grup-grup mereka masing-masing atau ada kumpulan-kumpulan masing-masing yang mereka ikut, ada yang tariqah dan sebagainya, ada jamaah sendiri, dan ini memang ada cenderung kepada satu ustaz ataupun ustaz, kalau tuan kitab, kita perbanyakkanlah ilmu begitu ya, supaya kita tahu. Tak salah kalau nak ada satu guru, tapi pokoknya guru yang dapat membimbing kita dengan keadaan yang orang kata selesa dan dengan pendapat yang juga terbuka, berlapang dada, tidak menuduh dan tidak melabel dan sebagainya. Itulah yang kita nak cari sebenarnya. Dan akhir-akhir sekali, definitely kita sebenarnya nak mencari keredaan Allah. Kita baca-baca kitab, kita nak buat amalan-amalan tertentu, sebenarnya nak mencari keredaan Allah, dan juga nak meningkatkan amalan kita supaya kita ni diterimalah oleh Allah, nak masuk syurga. Akhirnya semua orang nak masuk syurga. Jadi begitulah akhir-akhirnya dalam kitab ini yang boleh kita rumuskan, yang mana adat ni kitab ni baiklah ya. Dia very light, very ringan, mudah untuk kita faham, dan juga padat dia punya perbincangan dia. Dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab yang kita baca ini. Dan kalau tuan-tuan ingin mendapatkan kitab ini, bolehlah kita cari di kedai toko-toko buku di Nusantara ya. Kitabnya bentuk macam ni, dan insyaAllah kalau ada kesempatan lain kita jumpa di lain buku, kita akan baca lain buku. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, sedikit kefahaman yang kita dapat daripada bacaan-bacaan ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.